Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu bihi 'ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, rawahu Muslim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi insyaAllah pada malam ini kita sambung pengajian kita seperti biasa. Alhamdulillah kita dah sampai. Jadi pada malam ini kita yang nombor 7 daripada marfu'at, tabi'ul marfu'. InsyaAllah kita akan explain tabi'ul marfu'at. Bismillahirrahmanirrahim. As-sabi'u minal marfu'ati tabi'ul marfu'i. Yang ketujuh daripada marfu'at ialah tabi'ul marfu'. Tabi'ul marfu'. Tabi'ul marfu' ini pun ada 5-4. Apa tabi'ul marfu' tu? Apa dia tabi' tu? At-tabi'u kullu thanin u'riba bi'i'rabi sabiqihi al-hasili wal mutajaddidi. Fakhrajal khabaru فإنه معرب بإعراب سابقه الحاصل دون المتجدد بدخول الناسخ وحال المنصوب نحو رأيت زيدا ضاحكا فإنه معرب بإعراب سابقه الحاصل ولا يتبع سابقه إذا زال عامل النصب وخلفه عامل الرفع أو الجر. Jadi tabi'. Apa dia tabi' tu? Tabi' ini ialah lafaz yang kedua dari lafaz yang pertama. Tabi' ialah lafaz yang kedua dari lafaz yang pertama, dan kedua-dua lafaz tersebut itu sama dari segi i'rab. Lafaz yang pertama dengan lafaz yang kedua ini dia sama dari segi i'rab. Dia kalau rafa', kalau nasab, kalau jar. Lafaz yang pertama dinamakan madbu'. Lafaz yang pertama dinamakan madbu' ataupun mausuf. Jadi hukum tabi' tu ialah sentiasa sama dengan i'rab matbu'nya. Itu hukum dia. Lafaz tabi' ialah lafaz yang pertama ataupun lafaz yang kedua tu dari lafaz yang pertama, dan kedua-dua lafaz tersebut sama dari segi i'rab, dan lafaz yang pertama dinamakan madbu'. Hukum tabi', yakni hukum sifat tu ialah sentiasa sama dengan i'rab matbu'nya. Dan sifat, apa dia sifat? Sifat dan tabi' ini terbahagi kepada 5 bahagian. Tabi' terbahagi kepada 5 bahagian. Dan sifat, yang pertama sifat. Sifat itu ialah tabi' yang menerangkan makna matbu'. Sifat ialah tabi' yang menerangkan makna matbu'. Jadi kita bincang hari ini itu. At-tabi' bermula tabi' itu kullu thanin, tiap-tiap isim yang kedua ataupun lafaz yang kedua, u'riba bi'a'rabi sabiqihi al-hasil, di'a'rabkan dengan i'rab yang sebelumnya, al-hasil yang hasil, wal mutajaddid yang mutajaddid yang baharu. Apa dia hasil wal mutajaddid itu? Contoh, ja'ani ataupun ja'a Zaidun al-fadilu, Zaidunil fadilu. Ja'a fa'il, Zaidun tu fa'il, al-fadilu tu kita panggil sifat. Jadi Zaidun ini dia dapat i'rab marfu' sebagai fa'il. Jadi dia dapat i'rab sebagai dapat marfu' sebagai fa'il. Dan al-fadilu tu dia dapat i'rab sebagai sifat. Bila kata sebagai sifat, walaupun fadil tu sifat, pada lafazan sifat, pada makna dia tu fa'il.
Itu maksud al-mutajaddid. Yani i'rab yang dapat Zaidun itu tu yang dapat pada fadil. Jadi fadil tu walaupun dia tu lafzan sifat, tapi di segi makna dia tu fa'il juga. Jaa Zaidunil fadil, Zaidun tu fa'il, betul. Tapi al-fadil itu kita katakan sifat, itu di segi lafzan. Pada makna dia tu pun fa'il juga. Itu maksud al-hasil wal mutajaddid. Bila kata al-hasil wal mutajaddid, fa kharajal khabaru, maka terkeluarlah oleh khabar. Khabar terkeluar. Sebab khabar tu terkeluar, fa innahu mu'rabun bi i'rab sabiqihi al-hasil dun al-mutajaddid bi dukhulin nasikh. Karena dia tu i'rab. Khabar itu mu'rab juga di-i'rabkan dengan i'rab yang sebelumnya hasil dun al-mutajaddid. Jadi kata i'rab lafaz yang kedua dia di-i'rabkan sebelumnya, dia tu hasil dan juga dia mutajaddid. Bila kata khabar ini memang mu'rab dan di-i'rabkan sebelumnya, tapi dia tu bukan mutajaddid. Dunal mutajaddid. Dia tu bukan mutajaddid. Karena apa? Karena bidukhulin nasikh, karena dengan sebab masuk amil nasikh. Maksudnya bila kata i'rab mubtada khabar, mubtada khabar. Mubtada ini dia i'rab kenapa? Mubtada ini dia marfu dengan sebab musnad ilai, dan khabar itu dia i'rab dengan musnad. Di segi jihah, di segi pihak tak sama. Sebab musnad ilai itu dia i'rab, mubtada itu dia i'rab dengan sebab musnad ilai. Khabar itu dia i'rab bukan dengan sebab musnad ilai, dengan sebab musnad. Jadi di situ ada apa? Di situ ada kontradik. Di situ tak sama. Jihad dia tu tak sama. Sebab mubtada tu dia marfu' min jihatil musnad ilai. Khabar tu dia marfu' min jihatil musnad. Sebab itulah dia tu bukan mutajaddid. Kalau sifat dia mutajaddid, sebab dia pada makna dia tu fa'il. Walaupun lafzan dia tu sifat, pada makna dia tu apa? Dia tu fa'il. Wahalul mansub. Kita tengok contoh, bila kita tengok contoh insyaallah kita terang. Wahalul mansubi dan keadaan nasab. Halul mansub, keadaan mansub. Nahwu seperti ra'aitu Zaidan dhahikan. Ra'aitu Zaidan dhahikan. Aku lihat Zaid dhahik. Dhahik. Jadi fa innahu mu'rabun bi i'rab sabiqihi al-hasil. Maka sesungguhnya dhahik ini, dhamir tu rajul dhahik, bukan Zaid. Maka sesungguhnya dhahik ini dia i'rab dengan i'rab sebelumnya, yakni Zaidan. Al-hasil yang ada i'rab pada Zaid itu, yakni nasab, di sini pun nasab. Tapi dhahikan ini adakah boleh buat sifat kepada Zaid? Adakah dhahikan tu boleh buat tabi' kepada Zaid? Wala yatba'u sabiqahu. He does not make tabi'. Maksudnya dia tu tak boleh menjadi tabi' kepada lafaz yang sebelumnya, yakni Zaidan tu. Wala yatba'u sabiqahu. He does not make ataupun to be tabi' kepada previous lafaz itu. Dia tu tak boleh jadi tabi' kepada sebelum tu, yakni Zaidan tu. Idza zala 'amilun nasbi, apabila remove, zala remove, hilang, 'amilun nasbi akan oleh 'amil nasab, wa khalfahu 'amilur raf'i awil jarri. Bila 'amil nasab tu dia buang, dia remove, maka untuk menjadi khalifah kepada Zaid itu ialah 'amilur raf'i, adalah 'amilur rafa' awil jar. Maksud di sini ra'aitu Zaidan dhahikan, bila kita buang ra'aitu tu, maka kekallah Zaidan dhahikan. Jadi Zaid ini sama ada ia tu menjadi mubtada dengan 'amil rafa', yakni ibtida. Yang kata ibtida tu dia merafa'kan mubtada melalui ibtida ataupun 'amilul jar. Jadi Zaidan dhahikan tu, Zaidan tu musnad ilai, dhahikan tu musnad. Dan Zaidan tu di sini mansub dengan sebab maf'ul bihi, dan dia dalam keadaan musnad ilai juga. Sekarang pun dia musnad ilai juga. Dhahikan ini dia maf'ul sebab
musnad. Walaupun di sini dia nasab dengan keadaan maf'ul kedua, tapi dia masih lagi musnad. Masih lagi musnad. Jadi di situ tidak ada sama. Di situ tidak ada sama. Sebab Zaidan tu dia tu rafa' dulu musnad ilai. Dhahikan tu dia rafa' dengan sebab musnad. Di sini pun bila amil tu buang, maka Zaidan tu dia kembali kepada ibtida dengan musnad ilai. Dhahikan tu dia rajuk kepada musnad. Itu maksud wala yatba'u sabiqahu, dia tidak boleh menjadi tabi' kepada sebelumnya. Idza zala 'amilun nasbi, apabila buang ra'aitu tu amilun nasab itu. Kenapa? Wa khalfahu, dia akan ganti replacement amilur raf'i akan amilur rafa' awil jarri ataupun jar. Itu khulasa. Wa yanqasimu tabi'u ila arba'ati aqsamin, dan terbahagi tabi' itu kepada 4 bahagian. An-na'tu wal 'atfu wat tawkidu wal badal. Yang pertama na'at, yang kedua 'ataf, yang kedua tawkid, yang keempat badal. Wa likulli minha kalamun yakhussuhu, dan each every one have a specific topic. Bagi tiap-tiap daripada semua ini ada kalam, ada topik, ada perbincangan yang khusus, spesifik, tertentu. Maksudnya dia akan explain satu-satu. Maksudnya na'at dia akan hurai, kemudian ataf, kemudian taukid, kemudian badal. Itu maksud walikulli minha kalamun yakhussuhu, each every one have the specific kalam, specific topic. Yani dia ada separate asing-asing chapter. Jadi kita masuk an-na'tu, chapter yang pertama. Al-awwalu minat tawabi', chapter yang pertama daripada tabi' ialah an-na'tu, na'at. Apa ta'arif? What is the definition of na'at ini? Fal awal, yang pertama an-na'tu, na'at, wa huwa tabi'ul mushtaqqu bil fi'li aw bil quwwati. Na'at ini ialah tabi' yang mushtaq. Tabi' yang mushtaq. Kita tahu bahawa dia ada isim mushtaq, ada isim jamid. Bila kata isim mushtaq, dia ada lafaz, dia akan boleh keluar macam-macam. Bila kata jamid, dia tidak boleh tasrif, tidak akan keluar daripadanya sesuatu pun, itu panggil jamid. Di sini na'at, wa huwa tabi'. Na'at ialah yaitu tabi' al-mushtaq, yang mushtaq bil fi'li atau bil quwwati. Bil fi'l yani bil hal bil fi'li. Fil hal bil fi'l. Bil fi'l yani fil hal, pada keadaan dengan fi'il, ataupun tabi' mushtaq tu atau bil quwwati. Bil hal ataupun fil hal bil quwwati. Dia tu tabi' dengan fa'il ataupun dia tu tabi' dengan quwwah. Quwwah tu ialah dia tu mushtaq dengan ta'wil. Mushtaq bi ta'wil. Mushtaq ta'wil. Jadi bil fa'il atau bil quwwah, ini jumlah yang lain. At-tabi'ul mushtaqu awil al-muwaddihu, tabi' yang mushtaq, al-muwaddihu yang menerangkan. Al-muwaddihu yani alladhi yuwaddihu, yang menerangkan limatbu'ihi, kepada matbu'nya. Al-muwaddih, the one who explain, limatbu'ihi, kepada matbu'nya, kepada mausufnya, awil mukhassisu lahu, ataupun tabi' mushtaq bil quwwah, yang menerangkan kepada matbu' itu dengan takhsis. Awil mukhassisu lahu, yani ditakhsiskan kepada matbu'. Apa dia mukhassis itu? Yaitu ialah bila satu jumlah dia ada satu isim. Contoh ja'ani rajulun. Rajulun ini isim nakira. Bila kata isim nakira, dalam isim nakira ini segala lelaki termasuk. Every male comprehensive. Bila kata rajulun, semua benda, semua laki-laki itu termasuk. Bila datangnya satu takhsis, contoh rajulun fadilun, contoh rajulun alimun, maka bila kata rajulun fadilun, maka laki-laki yang tidak ada sifat fadil itu terkeluar. Maka awil mukhassisu lahu, maka ditakhsiskan kepada matbu' itu, maka akan ifrad dia tu individual tu akan menjadi kurang. Sebahagian afrad akan keluar daripada mausuf bihi, mausuf itu. Itu maksud awil mukhassisu lahu. Awil mukhassisu lahu. Itu definition dia. Misalul mushtaqi bil fi'li qawluk. Contoh, for example, misalul mushtaq, contoh mushtaq dengan fi'il, fil hal bil fi'il, qawluka, qawl engkau, your statement,
ja'ani Zaidun al-alimu. Bila kita sambung, ja'ani Zaidunil alimu. Okey. Ja'ani fa'il maf'ulun bihi muqaddam, Zaidun fa'il muakhar, al-alimu sifat. Zaidun mausuf, al-alimu sifat. Jadi Zaidun ini dia mausuf dan dia juga fa'il. Al-alimu ini sifat. Mana mushtaq? Al-alimu ini isim fa'il dan mushtaq daripada masdar al-ilmu. Al-alimu daripada fa'il mudhari', betul. Dan juga al-alimu ini dia keluar daripada mana? Daripada lafaz, daripada masdar al-ilmu. Itu maksud mithalul mushtaq bil fa'il. Al-alimu di sini isim fa'il. Dia keluar daripada mana? Masdar. Masdar tu orang panggil mushtaq. Masdar tu orang panggil mushtaq. Al-alimu tu keluar daripada al-ilmu. Itu contoh. Jadi di sini al-alimu tu sifat mushtaq bil fa'il. Wa mithalul mushtaqi bil quwwati qawluka. Contoh mushtaq dengan quwwah, bukan dengan fa'il. Dia ada quwwah, dia ada kekuatan, dia ada level untuk menjadi ta'wil. Ta'wil dengan mushtaq. Ja'ani Zaidun ad-Dimashqiyu. Telah datang kepada aku oleh Zaid. Zaid mana? Zaid yang berbangsa Dimashqi, orang Dimashqi. Jadi Zaidun mausuf, ad-Dimashqiyu ini dia sifat. Tapi ini mushtaq bil quwwah. Dia mushtaq bil quwwah, maksudnya ad-Dimashqi ini dia kena takwil dengan sesuatu yang lain. Kita tahu bahawa ad-Dimashqiyu di situ ada ya tu panggil ya nisbah. Ya tu panggil ya nisbah. Jadi takwil dia macam mana? Fa innahu fi quwwati qawlika, maka sesungguhnya Dimashqiyu ini pada kuat qauluk, perkataan kamu. Ad-Dimashqiyu itu kita takwilkan kepada lafaz al-mansubu ila Dimashq. Al-mansubu ila Dimashq. Maksudnya ja'ani Zaidun al-mansub ila Dimashq. Al-mansub, Zaid tu berbangsa, dinasabkan keturunan dia tu, bangsa dia tu ialah Dimashq, orang Dimashq. Jadi kita tahu di sini ad-Dimashqiyu tu dia dalam kuat. Dia dalam kuat. Mushtaq bil quwwah, bukan mushtaq bil fi'il. Bila kata mushtaq bil quwwah, takwil kepada sesuatu. Musannif mengatakan wa na'ani bil mushtaq bil fi'li as-sarih. Musannif kata I mean with the mushtaq bil fi'l ialah as-sarihah. As-sarihah itu maf'ulun bihi kepada na'ani. Musannif rahimahullah mengatakan kami maksudkan I mean bil mushtaq bil fi'li, dengan mushtaq bil fi'l as-sarihah, ialah sarih. Apa dia sarih? Wa huwa, yaitu isim sarih ini ismul fa'il wasmul maf'uli was-sifatul musyabbahatu wasmut tafdhili. 4. Bila kata mushtaq bil fi'il, dia termasuk 4 benda. Yang pertama isim fa'il, ismul fa'il macam ja'ani Zaidun al-alimu itu. Yang kedua ismul maf'ul, yang ketiga sifatul musyabbahah, yang keempat ismut tafdhil. Wa na'ni bil mushtaqi bil quwwa. Musannif rahimahullah mengatakan kami maksudkan dengan mushtaq bil quwwa ini ialah al-jamidal muawwala bil mushtaqi. Al-jamida maf'ulun bihi kepada na'ani. Al-jamidal muawwala bil mushtaqi. Mushtaq bil quwwa maksud dia ialah isim jamid al-muawwal yang ditakwilkan bil mushtaqi dengan isim mushtaq, dengan isim mushtaq. Contoh kasmil isyarati, seperti isim isyarah. Nahwu marartu bi Zaidin hada, aku lalu dengan Zaid ini. Zaid ini. Jadi bi Zaidin, marartu fa'il fa'il, bi Zaidin jar majrur muta'alliq dengan marartu, Zaidin mausuf, hada sifat. Hada isim isyarah, dia waqi' fil waqi' sifat kepada Zaid. Fa innahu fi quwwati qawlik, Zaid, hada ini pada kuat kamu ialah marartu bi Zaidin al-musyari ilaihi. Al-musyari ilaihi. Sebab apa kita katakan hada ini isim isyarah? Bila kata isim isyarah dia ada musyarun ilaih. Jadi musyarun ilaih lah, al-musyari ilaihi itulah takdir dia tu. Hada ini dia sifat, tapi dia sifat dalam keadaan quwwah. Dia mushtaq. Mushtaq dengan quwwah. Jadi mushtaq dengan quwwah maksud dia apa? Ialah isim jamid yang ditakwilkan dengan mushtaq. Jadi al-musyari ilaihi ini mushtaq.
al-musyari ilaihi. Wa dhi, dan perkataan dhi bimakna sahibin. Dhi dengan makna ialah sahib. Nahwu seperti marartu bi Muhammadin dil mali. Telah lalu oleh aku bi Muhammad dengan Muhammad. Muhammad mana? Dil mali, Muhammad yang mempunyai harta. Jadi fa innahu fi quwwati qawlik, maka sesungguhnya qaul ini dalam state, dalam level dia ialah marartu bi Muhammadin sahibil mali. Seolah-olah mengatakan begitu. Kita nampak marartu bi Muhammadin dil mal, asal konteks dia itu ialah marartu bi Muhammadin sahibil mali. Jadi Muhammad mausuf, sahib itu ialah sifat, al-mali itu mudhafun ilaihi. Wal ismul makhtumu biya'in nasabi. Dan juga isim makhtum. Isim makhtum adalah isim yang disudahi dengan ya nasab. Ya nasab maksudnya ya yang berbangsa. Isim yang disudahi dengan ya nasab. Nahwu qaulika, seperti kata engkau, marartu bi Muhammadin al-Misriyyi. Marartu bi Muhammadin al-Misri. Aku lalu dengan Muhammad al-Misri, ialah Misri. Fa innahu, maka sesungguhnya al-Misri ini fi quwwati qawli, pada qaul kamu marartu bi Muhammadin al-mansubi ila Misrah. Marartu bi Muhammad al-Misri itu ya tu kena dibangsakan, al-mansub yang dibangsakan, yang diketurunan kepada Mesir, orang Mesir. Orang Mesir. Musannif kata mula-mula, na'atu ialah tabi' al-mushtaq al-muwaddihu limadbu'ihi. Al-muwaddih. Apa maksud muwaddih? Wal murad bil idahi, the meaning of idah ialah raf'ul ihtimal fil ma'arifi kama mathalna. Raf'ul ihtimal, to remove the ihtimal. Ihtimal ialah confusion ataupun kemungkinan. Fil ma'arif, dalam ma'rifah. Kama mathalna, seperti mana kami buah contoh tadi. Wal murad bit takhsisi, dan the meaning of takhsis ialah taqlilul ishtiraki fin nakirati, to decrease, untuk mengurangkan ishtirak, ifrad, partner fin nakirati, pada isim nakirah. Murad takhsis ialah untuk mengurangkan ishtirak, ifrad itu dalam nakirah. Sebab bila kata nakirah, dia general, dia umum, dia semua masuk. Maka bila kata takhsis, sebahagian akan terkeluar daripada general. Contoh, ja'ani rajulun fadilun, telah datang kepada aku rajul, seseorang laki. Seseorang laki. Bila kata seseorang laki itu, dia semua laki dah masuk. Saya pun masuk, yang tengok live itu pun masuk. Mana-mana ada sifat laki, dia masuk. All female termasuk, komprehensif. Bila kata rajul fadilun, semua laki bukan fadil. Bila semua rajul bukan fadil, maka terkeluarlah sebahagian rajul yang bukan fadil. Maka jadi kurang. Dia akan memberi makna kurang. Al-murad bi takhsis, makna takhsis ialah taqlilul ishtirak. Dia kurangkan ishtirak itu. Apa dia ishtirak? Dalam rajul itu kan ada banyak ifrad, ishtirak, berkongsi, bersekutu. Sebab dia tu nakira. Bila kata takhsis, dia boleh keluar sebahagian daripada mausuf. Dia akan memberi makna takhsis, dia akan memberi makna taqlil, kurang, increasing. Wa marartu biqa'in arfajin bil 'aini war ra'i al muhmalataini wal fa wal jim, ay khashinin. Ay khashinin bersanggatan. Sama. Thumma na'atu qismani. Kemudian na'at ini terbahagi kepada dua bahagian. Hakikiyun wa sababiyun. Na'at hakiki, na'at sababi. Li'annahu la yakhlu. Dia terang. Dia bagi illah untuk na'at. Kenapa? Karena na'at ini dia tidak khali. Imma an yarfa'a dhamiral man'uti al-mustatira. Aula. Sama ada ia yarfa'a, mengangkat, remote,
remove zahiral man'uti, akan zahirkan man'ut al-mustatira, yang sesuatu yang tersembunyi. Maksudnya dia akan zahirkan sesuatu yang tak zahir pada man'ut itu. Sama ada na'at itu akan menerangkan, akan menzahirkan pada matbu', yang mana dalam matbu' itu ada suatu sifat, suatu benda yang mana tertutup, tidak boleh lihat. Itu akan menzahirkan. Yang pertama. Aula ataupun tidak. Aula maksudnya imma an yarfa' itu kita tukar lam yarfa', la yarfa', tidak angkat. Al-awwalu al-haqiqi, maksudnya bila dia akan zahirkan mustatir, sesuatu benda yang tersembunyi dalam man'utu, itu panggil al-haqiqi, na'at haqiqi, yang mana tidak mengangkat, tidak remove, tidak menjelaskan suatu benda yang tersembunyi yang ada pada matbu' itu as-sababi, na'at sababi. Okey, sekarang na'at hakiki. Sekarang akan ada detail na'at hakiki. Kemudian akan ada na'at sababi. Dalam muka surah 10 tu, 110 tu ada na'at sababi, dia punya explanation. Di sini na'at hakiki. Fa na'atul hakiki, maka bermula na'at hakiki itu ialah huwal jari ala man huwa lahu fil ma'na, iaitu jari yang berlaku ke atas orang yang huwa, dia tu, lahu, baginya, fil ma'na. Yani na'at hakiki ialah berlaku ke atas suatu orang pada makna dia tu, sifat dia tu memang ada pada dirinya sendiri. Maksudnya kita kan sifat kan dia kata suatu benda sifat. Sifat tu memang ada pada dirinya sendiri. Benda tu memang asing, tidak, benda itu memang dia bukan, benda itu memang connection. Dia tidak separation, tidak ada separation daripada orang itu. Huwal jari, iaitu yang berlaku ala man huwa lahu, di atas orang yang huwa, iaitu dia tu, lahu, untuknya, man tu, fil ma'na, pada makna, pada reality. Sifat tu memang ada untuk orang, maksudnya orang yang sifat tu yang ada pada mausuf lah, di segi reality. Maksudnya benda tu ada dekat matbu tu, ada pada yang orang tu nak jadi sifat tu, memang ada reality dia tu. Faham tak? Huwal jari ala man huwa lahu fil ma'na. Depan tu ada contoh, kita tengok contoh. Wa yatba'u man'utahu fi arba'ati min 'ashara. Dan dia akan mengikut pada man'utnya pada 4 daripada 10. Yani pada 4 i'rab dia akan muwafaqat daripada 10 i'rab. Wahidin min ar-raf'i wan nasbi wal jarri. Dia akan ada satu daripada 3. Maksudnya daripada 3 i'rab tu salah satu adalah, maksudnya wahidin min ar-raf'i wan nasbi wal jarri. Pada man'utu, pada sifat tu dia akan ada satu. Sama ada rafa, sama ada nasab, sama ada jar, salah satu. Daripada 3 tu akan ada satu ya, satu. Wa wahidin min al-ifrad wat tasniyah wal jama'. Daripada 3 ini, ifrad, tasniyah, jama' tu akan ada satu. Maksudnya mungkin ada ifrad, mungkin tasniyah, mungkin jama', salah satu daripada 3. Wa wahidin min at-tazkiri wat ta'nis. Dan ada salah satu daripada tazkir, ta'nis. Maksudnya bukan ada dua-dua sekali. Mungkin ada tazkir muzakkar ataupun muannas. Wa wahidin min at-ta'rifi wat tankiri. Dan akan ada salah satu daripada ma'rifah ataupun nakirah. Taqulu jaa Zaidun al-fadilu. Jaa Zaidunil fadilu. Telah datang Zaid yang fadil, maka Zaid itu fa'il, al-fadil itu na'at. Na'at bagi Zaid. Maka al-fadil ini huwa rafi'un li dhamiri man'utihi al-mustatir. Dia tu rafi', dia tu remover, maksudnya dia yang mengangkat untuk dhamir, maksudnya dia akan menzahirkan suatu benda yang tersembunyi yang ada pada man'ut itu. Maksudnya jaa Zaidun, jadi al-fadil ini benda yang tersembunyi, maka dia menerangkan, zahirkan. Al-fadil sifat ini dia zahirkan, Zaid itu bukan Zaid biasa, dia tu fadil, dia tu orang yang terutama.
Wa wafaqa man'utahu fi arba'atin min 'ashara. Dan man'ut itu akan bermuwafaq, dia akan muwafaq pada 4 daripada 10. Jadi fanna'tul hakiki ini kita akan sambung malam esok lah, sebab azan lah. Minta maaf. Mudah-mudahan Allah bagi faham semua, insya-Allah. Kita tutup majlis kita dengan takbiratul tasbih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.